Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberi peluang dan juga masa oleh Allah untuk kita istiqamah, tambah ilmu pengetahuan, istiqamah hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi kekuatan kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ilmu, kita berada di dalam program-program ilmu. Semoga kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita Hayatus Sahabah, iaitu kita akan baca pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan ulama ataupun sahabat, ulama us-sahabah, ulama sahabat yang masyhur, yang kita sentiasa dengar nama dia, iaitu Abu Hurairah. Kalau kita belajar hadis, maka nama ni sentiasa disebut-sebut, nama ni sentiasa diulang-ulang, iaitu Abu Hurairah. Kenapa nama dia Abu Hurairah? Nama sebenarnya pada zaman jahiliyah dia, iaitu bernama Abdu Syams. Abdu Syams, hamba kepada matahari. Itu nama dia ketika mana jahiliyah. Ketika mana dia memeluk agama Islam, maka Nabi bertanya kepada dia, kamu ni nama gapo? Maka dia kata, aku ni bernama Abdu Syam. Maka Nabi SAW tukar nama dia sebagai Abdul Rahman. Nabi ni, sebagaimana kita baca kisah-kisah sebelum pada ni, kalau nama tu tak comel, maka Nabi akan tukar nama sahabat-sahabat dia. Kalau ingat dulu hamba dah ulai sama-sama, Zaid Al-Khail. Zaid seorang pemilik kuda. Tapi bila peluk agama Islam, Nabi tukar jadi Zaid Al-Khair. Zaid yang mempunyai kebaikan. Maka Abu Hurairah pun sama. Nabi tukar nama dia kepada Abdul Syams. Kepada Abdul Rahman. Asalnya Abdul Syam, tetapi Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Nama yang baik apabila kita sifatkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah ni adalah gelaran kepada beliau kerana beliau ni suka kepada kucing. Suka kepada kucing. Abu Hurairah. Hurairah ni kucing perempuan. Ataupun kita panggil kucing betina.
Sebab tu Nabi juga dia panggil kepada Abu Hurairah ni iaitu Abu Hir. Jantan Abu Hir ni kucing juga. Cuma kucing jantan. Kita ni kucing-kucing. Dia ada kucing betina, dia ada kucing jantan. Jadi dia lebih suka dipanggil dengan Abu Hir, iaitu kucing jantan. Hurairah ni kucing betina. Tapi tak apalah. Nama dia tu sudah lekat dengan Abu Hurairah. Walau bagaimanapun, dia ada gelaran lain lagi, iaitu Nabi panggil kepada dia, iaitu Abu Hir. Abu Hurairah ni, dia daripada kabilah Ad-Dawsi. Kabilah Ad-Dawsi. Kita ingat balik cerita dulu berkenaan dengan sahabat Nabi bernama At-Tufail. At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Ambo baca dulu. Baru ya, tak silap ambo. Jadi, At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi ini masuk, orang panggil Abu Hurairah masuk kerana dakwah daripada Abu At-Tufail bin Ad-Dawsi. Kalau kita ingat balik kisah At-Tufail ni, dia ni balik beriman. Orang panggil balik ke kampung dia supaya orang kampung dia ni masuk Islam. Dalam tempoh yang lama, pok-pok dia ni tak boleh masuk Islam. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi. Nabi pun berdoa kepada Allah. Allahumma hdi Dausan. 3 kali Nabi baca doa. Dengan doa Nabi, bila dia balik ke kampung dia, ramailah di kalangan kabilah-kabilah dia yang telah memeluk agama Islam. Itu secara ringkas cerita At-Tufail bin Ad-Dawsi. Jadi, apabila Abu Hurairah ni masuk Islam di tangan At-Tufail ibnu Ad-Dawsi, maka dia orang panggil gapo, dia telah korbankan. Dia telah infakkan diri dia. Dia telah korbankan diri dia untuk bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bini, dia tidak berumah tangga, dia serahkan segala-galanya kehidupan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia ni ada seorang ibu. Dia ada mak. Dia ada mak dia ni tak masuk Islam. Mak dia ni tak masuk Islam. Dia ni masuk Islam. Mak dia ni ajak dia supaya kembali kepada agama dia. Dia pula ajak mak dia masuk Islam. Duk badi. Hak ni ajak masuk Islam. Hak ni pula ajak keluar daripada agama Islam. Tu perangai mak dia. Sapalah satu masa, mak dia ni tak boleh masuk Islam. Dalam masa yang sama, dia telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hina Nabi, maka Abu Hurairah ni berasa nak marah. Moga hina Nabi. Berasa nak marah, berasa kecewa. Dia pun keluar daripada rumah dia. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi, mengadu kepada Nabi. Mak dia ni tak boleh masuk Islam. Dia minta Nabi berdoa supaya mak dia ni masuk Islam. Nabi berdoa. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia balik ke rumah. Selepas Nabi berdoa kepada Allah, dia balik ke rumah. Maka ketika mana dia masuk dalam rumah dia, saat mak dia tengok dia tu, mak dia mengucap, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suka dia, menangis dia. Kerana akhir sekali mak dia ni masuk Islam. Dia pergi jumpa pula dengan Nabi. Royak. Terima kasih. Dan doa yang kamu baca menyebabkan mak aku ni masuk Islam. Ini keberkatan doa
yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dibaca oleh baginda ni Allah Taala makbul. Ni kelebihan Nabi. Butuhlah orang sahabat-sahabat Nabi dulu, dia duduk dengan Nabi, minta gapo-gapo Allah Taala makbul. Kerana doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni, Nabi ni lama dah wafat. 1444 Hijrah dah. Maka bila Nabi ni sudah lama dah wafat, maka Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni lah hak ganti kepada Nabi. Maka ulama-ulama ni lah yang akan menjadi galang ganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebarkan agama, untuk beroyak pasal agama, untuk terang kepada masyarakat berkenaan dengan agama. Maka sebab itulah banyaklah hadis-hadis sahih menyatakan bahawasanya jangan sesekali kamu menyakiti ulama. Jangan kita balah dengan ulama. Jangan kita cari pasal dengan ulama. Kerana kita telah menyakiti awliya illah. Kita telah menyakiti wali Allah. Ni. Sebab ni ulama sini, ulama akhirat. Ulama akhirat. Bukannya ulama dunia. Bukannya ulama dunia hak sanggup jual agama untuk mendapatkan kesenangan dunia. Hak tu tak. Hak ni ulama akhirat. Ulama yang menyatakan kebenaran. Ulama yang bertegas dengan kebenaran. Ulama yang istiqamah dengan agama. Maka jangan kita cari pasal, jangan kita buat balah dengan ulama, kerana ulama ni ada tuluh dia. Kerana Nabi sebut ulama ni waliullah. Wali kepada Allah. Tok wali. Kerana dia ni adalah pewaris Nabi-Nabi, maka ulama ni mesti dihormati. Ulama mesti dihormati, mesti disanjungi kerana dia menggantikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia sangat mencintai Nabi. Sangat orang panggil mencintai Nabi lah. Siapa disebut dalam sirah Nabawiyah, dia ni sentiasa tengok wajah Nabi. Dia sentiasa melihat wajah Nabi. Dia sentiasa melihat muka Nabi. Dia kata, aku tak pernah tengok sesuatu yang lebih indah daripada wajah kamu, wahai Rasulullah. Seolah-olah matahari sedang beredar di wajah kamu. Ini keindahan muka Nabi, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan semua orang lah di akhir zaman ni, bukan semua orang boleh melihat wajah Nabi, boleh melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau nak mimpi jumpa dengan Nabi, jauh jelak lah. Nak tengok wajah Nabi pun payah. Apatah lagi kalau nak mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kelebihan orang yang dapat melihat wajah Nabi. Orang yang dapat bermimpi lah kalau kita ni. Mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ambalah orang hok mimpi tengok, mimpi jumpa dengan Nabi, mimpi tengok wajah Nabi ni hok ambo tahunya seorang lah. Kalau orang lain tak royak tu ambo tak tahu. Hok ni dia royak, iaitu almarhum Tuan Guru Harun Din. Hok ni dia cerita sendiri pengalaman dia
Dia cerita sendiri di khalayak ramai. Bagaimana dia mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu dia sakit belakang. Boleh tengok dalam YouTube cerita dia. Dia sakit belakang. Maka dia mimpi jumpa dengan Nabi. Dia mengadu kepada Nabi. Nabi pergi gosok belakang dia. Ni orang alim. Orang alim, orang warak. Nabi gosok belakang dia. Alhamdulillah. Hilang sakit belakang dia. Sapalah dia mati. Sapalah dia mati. Dalam kisah dia yang lain. Bagaimana dia mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu tahap dia nak pakai selipar kepada Nabi. Dia nak pakai capar selipar Nabi. Dia pergi dah capar selipar Nabi. Dia telah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak royaklah bagaimana rupa wajah Nabi tu rahsia dia. Cuma nak royak peluang Allah Ta'ala bagi kepada almarhum Tuan Guru Harun-Din ni, dia tengok wajah Nabi ketika mana dia nak pakai, orang panggil capar Nabi, dia sedang duduk, dia lenggok, Nabi pun tengok, dia pun tengok. Ni kelebihan almarhum. Allah Ta'ala bagi kepada dia kerana kealiman dia, kewarakan dia, orang panggil menyebabkan bukan setakat mimpi jumpa Nabi, tapi dia pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang yang baik, orang yang warak, menyebabkan dia mimpi tidak mimpi koksir. Dia mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Abu Hurairah ni, dia sayang kepada Nabi, dia cinta kepada Nabi, dia juga cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu, suka belajar, suka nada, suka dengar. Ni sifat yang ada kepada Abu Hurairah. Suka kepada ilmu, suka kepada belajar, suka kepada program-program ilmiah. Maka di mana saja ada majlis-majlis ilmu, di situlah adanya Abu Hurairah. Sebab itulah dia pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, gapo doa mu nak minta dengan Allah? Maka dia minta dengan Allah Ta'ala supaya aku dapat ilmu yang aku tidak akan lupa. Aku nak ilmu. Dengan ilmu tadi, aku tidak lupa gapo hak aku belajar. Supaya kita ni mudah lupa. Hari ni ingatlah, lepas tu esok lusa tak ingat dah. Tu kelemahan kita. Tetapi naknya Abu Hurairah sayang kepada ilmu, dia minta dengan Nabi supaya apabila dia belajar, ilmu tu akan lekat dalam hati dia, akan lekat dalam diri dia, maka Nabi telah makbulkan doa dia. Bila Nabi makbulkan doa ni, sebab itulah Abu Hurairah menjadi seorang sahabat yang hebat. Menjadi perawi hadis yang hebat. An Abi Hurairah radhiyallahu. Dia ingat hadis-hadis Nabi ni. Dia ingat hadis-hadis Nabi. Berapa? 40 ke? 60 ke? 70 ke? 80 ke? Disebut dalam sirah Nabawiyah. Berapa banyak hadis yang diingat oleh Abu Hurairah. Disebut dalam sirah Nabawiyah. Lebih kurang 5,374 hadis. 5,374 hadis. Dengan doa Nabi aminkan dia belajar ilmu, dia tidak lupa ilmu tadi, dia telah menghafal hadis Nabi sebanyak 5,374 hadis. Ingatan dia kuat. Sebab apa? Sebab doa
Dia dan juga diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga dalam kitab 5374 hadis ni, orang panggil ittafaqa syaikhan. Bukhari Muslim ittifaq bersepakat hadis ni sahih daripada Abu Hurairah sebanyak 325 hadis. Hak ni Bukhari Muslim sahihan. Orang panggil bersepakat sahihnya di antara Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sebanyak 325 hadis. Manakala Imam Muslim sebanyak 189 hadis. Maknanya keseluruhannya campur dalam hadis-hadis yang lain 5,374 hadis. Kerana dia minat kepada ilmu, dia minat kepada orang panggil pengajian ilmu ni, dia minta dengan Nabi bukan benda lain. Dia tak minta kaya. Dia tak minta senang. Tapi dia minta kepada Nabi supaya dia ni jadi orang yang berilmu. Sebab itulah doa yang paling comel, doa yang paling orang panggil indah, doa yang paling molek, iaitu doa supaya kita ni selamat dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ni doa yang kita tak tinggal lah. Baca sore ko, tok email ko, jemaah ko, makmum ko, tak kira. Sebab apa? Sebab doa ni merangkumi segala-gala. Tidak khusus kepada kaya atas dunia. Tidak khusus senang atas dunia, tapi hasanah. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah dunia ni, maknanya kita hidup atas dunia, kita tak lala. Kita tidak lala. Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada kita, kita tidak lupa kepada agama. Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada kita, kita tidak lupa tanggungjawab kita kepada Allah. Semayanya, orang panggil sedekahnya, semaya jemaahnya, amalan-amalan soleh lainnya. Ni arti orang panggil ad-dunya hasanah. Sebab tu Abu Hurairah ni dia minta dengan Nabi supaya doa dia ni dimakbulkan, iaitu doa ilmu. Bila ada ilmu, maka hasanahlah dunia. Bila ada ilmu, hasanahlah dunia. Bila hasanah dunia, maka akhirat pun akan jadi hasanah. Belajar ni juga disebut dalam sirah Nabawiyah. Abu Hurairah minatnya kepada belajar. Siapa dia ni lapar, tak ada nak makan. Lapar yang bersangatan, tak ada nak makan sebab galik duduk mengaji, galik duduk belajar, galik nak kepada ilmu. Sampai satu tahap dia tak khabar dah nak makan, berlapar. Ni orang panggil tadhiyah, pengorbanan. Orang yang belajar ilmu ni, dia kena sabar dengan perkara-perkara seperti ni. Kalau kita tengok anak-anak kita mengaji pondok dulu, makan tak berapa, makan tak banyak, tapi belajar tu banyak. Belajar tu banyak, makan tu tak mewah, makan ikan kering lah berapa. Sebab apa? Sebab kena ada mujahadah, kena bersungguh-sungguh. Oh, bila makan kenyal kak, nak mengaji pun malah. Perut kenyal. Bila perut kenyal, mata mula ngatuk. Lepas tu nak belajar ke mana? Sebab tu nak kepada ilmu, dia kena ada mujahadah. Dia tak boleh makan banyak. Dia tak boleh makan kenyal sangat. Menyebabkan ilmu tu payah nak masuk. Nak baca pun malah. Almarhum Tok Guru ni azik kita rahimahullah. Orang yang sangat minat kepada baca buku. Sangat minat kepada ilmu. Sangat minat kepada buku-buku. Amo ingat lagi ketika mana amo belajar di Mesir. Apabila kita balik ke Mesir, balik daripada Mesir, kita beli buku-buku Arab. Buku-buku Arab daripada maktabah-maktabah. Hak baru-baru, cetakan baru.
Cetakan baru kita beli. Kita buat kunjung hormat kepada almarhum Tok Guru di pejabat dia. Bila kita bagi buku takdik, buku yang kita beli tu, dia kata, buku ni hamba baca dah. Buku ni hamba baca dah. Tak tahu masa mana dia baca. Buku tu hak baru dah. Buku cetakan terbaru. Tapi dia kata hamba baca dah buku ni. Nak royak cepatnya dia, nak royak orang panggil pantasnya dia, untuk menghabiskan buku-buku hak cetakan terbaru. Dia sentiasa update dengan buku-buku, dengan kitab-kitab yang baru. Sebab itulah tak peliklah dia ni jadi seorang alim ulama yang bijak, yang hebat. Kerana apa? Kerana ilmu sentiasa dalam kepala dia. Minat untuk baca buku, minat untuk baca kitab ni sentiasa ada dalam diri dia. Tak kira umur. Umur muda ke, umur tua ke, sakit ke, tak sakit ke, dia tetap dengan buku dia. Kerana buku ni akan menambahkan ilmu seseorang. Bila baca banyak buku, maka banyak benda lah kita tahu, maka banyaklah benda yang kita boleh buat, maka kita akan tahu mana baik dan juga mana buruk. Itu sifat Abu Hurairah yang cintakan kepada ilmu. Dia bukan setakat cintakan kepada ilmu untuk diri dia, dia suruh pula orang lain supaya ngaji sebagaimana dia ngaji juga. Dia suruh orang lain ngaji sama juga dengan dia ngaji. Pernah satu ketika dia pergi ke satu pasar. Dia tengok orang-orang Madinah ralik duduk jual. Ralik duduk beli dalam pasar Madinah. Tengok ralik duduk beli. Masa tu ada orang duduk mengajar di masjid. Ada orang duduk bagi kuliah dalam masjid. Dia kata, alangkah ruginya puak-puakmu. Sebab apa? Sebab sana tu adanya harta pusaka, harta peninggalan Nabi. Dalam masjid tu adanya harta peninggalan Nabi, adanya saka Nabi, maka butuhlah orang yang berada di sana. Ada royak orang yang duduk gelewak di pasar-pasar. Bila dia dengar royak lagu tu, bergegahlah demo nigi. Bunyi harta ni, bunyi baris saka ni, pitih ni, pakak tekan Masjid Nabawi. Maka bila sampai sana, demo ni pun balik jumpa dengan dia. Dia kata, wahai Abu Hurairah, mu kata sananya ada harta. Tapi yang aku tengok, adanya orang mengajar, adanya orang duduk semayang, adanya orang duduk baca Quran. Mana harta Nabi ya? Mana harta peninggalan Nabi? Dia kata, itulah harta peninggalan Nabi. Semayanya, baca Qurannya, ilmu orang duk mengajarnya, itu adalah harta peninggalan Nabi. Demo ni dalam kepala dia ingat kau duit. Dia ingat kau barang. Tapi rupa-rupanya harta peninggalan Nabi ni adalah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Abu Hurairah ni dia jadi orang kaya. Jadi orang kaya dia. Bila? Ketika mana pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia adalah daripada Daulah Al-Umayyah, Daulah Al-Umawiyah. Daulah Al-Umawiyah. Bila pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, iaitu pada 41 Masihi. 41 Masihi bersamaan dengan 41 Hijrah bersamaan dengan 961 Masihi. Maknanya zaman selepas Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, masuk pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa tu orang Islam ni kaya. Orang Islam ni kaya.
Maka Muawiyah pada masa tu dia lantik. Dia lantik siapa? Lantik Abu Hurairah sebagai gubernur di kota Madinah. Lantik gubernur. Sebab orang Islam kaya dah masa tu. Harta warimah ni banyak. Maka Muawiyah lantik dia sebagai gubernur di kota Madinah. Kaya lah dia nya. Duit ada. Lepas tu dia pula berkahwin. Ada suami. Ada isteri. Tapi dengan kekayaan dia tadi, dia tidak lupa kepada asal usul dia. Dia tidak lalai dengan harta duit dia, dengan harta dia. Dia bagi sedekah kepada orang ramai. Dia bagi sedekah kepada fakir miskin. Dia bagi sedekah kepada orang yang nak duit dia. Dia tidak balik dengan pitih dia. Walaupun dia ni kaya dah, tapi dia ingat asal usul dia. Dia masih lagi mencari kayu api. Sebagai gubernur, dia masih lagi memikul kayu api, bawa kepada keluarga dia. Nak masuk di dapur dia, nak panah dapur dia, dia sendiri cari kayu api. Ini teladan-teladan sahabat-sahabat dulu, walaupun duit ni banyak, walaupun pitih ni banyak, tapi tidak mengaburi mata. Tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila mak dia ni masuk Islam, sebagaimana cerita di awal-awal tadi, dia suka dengan begitu gembira sekali. Sangat-sangat suka kepada mak dia. Sangat-sangat gembira dengan mak dia. Sapalah dia berkhidmat kepada mak dia. Dia berkhidmat kepada mak dia. Dia nak tinggal di mana-mana, dia akan pastikan mak dia ni mendapat makanan. Ada makan. Ada makanan, ada minuman. Dia nak tinggal keluar bekerja, kau nak pergi mana-mana, dia akan buat supaya mak dia ni selesa. Mak dia ni orang panggil mendapat layanan yang terbaik. Birru walidain lah. Jaga mak dia sungguh-sungguh. Tak bagi mak dia ni belapan, nak gapo pergi beli. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ni hebat Abu Hurairah. Cerita dia banyak ketika mana dia ni masuk Islam. Sebelum ni, kisah dia ni, sebelum masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi, sebelum masuk Islam, lagu ni, tiba-tiba masuk Islam. Tapi Abu Hurairah ni, dia, cerita dia banyak setelah dia memeluk agama Islam. Kisah dia sebelum Islam ni tak ada mana. Tak ada mana kisah sebelum Islam. Lagu mana Abu Hurairah ni tak ada mana. Jadi kisah dia banyaknya setelah dia ni memeluk agama Islam. Dan keistimewaan dia sentiasa berdamping. Sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat kematian dia. Saat-saat kematian dia menangis. Dia menangis. Sahabat-sahabat tanya. Orang keliling-keliling dia tanya. Kenapa kamu menangis? Dia kata, aku menangis bukan takut kepada kematian. Tetapi aku takut sedikitnya bekal yang aku bawa menuju Allah Ta'ala. Sikitnya bekal yang aku bawa. Sikitnya amalan yang aku bawa. Hak tu hak aku takut. Aku bimbang. Aku tak ada lagi nak tambah amal ibadat. Aku tak ada lagi nak tambah ilmu. Setara dia tu, lagu tu lagi. Setara dia tu, hak Allah Ta'ala, Nabi makbul doa dia. Hak dia duduk gelewak dengan Nabi. Hak duduk berdapin dengan Nabi. Setara tu pun dia masih menangis lagi. Apatah lagi kita ni, akhir zaman. Jauh dengan Nabi, apatah lagi lah. Banyaknya kita kena menangis kepada Allah. Bimbang. Takut Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita buat perkara-perkara yang melalaikan. Wal'iyadzabillah. Ni perkara-perkara yang melalaikan. Wal'iyadzabillah. Kita nak
biar Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita buat amal ibadat. Majlis kita, Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita ni, orang panggil belajar ilmu. Buat amal ibadat, baca Quran. Hak tu hak kita nak dalam keadaan husnul khatimah. Hak ni hak kita nak saat-saat Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita duduk tengah semaya ko, kita duduk tengah baca Quran ko, kita duduk tengah orang panggil buat semai puasa ko. Itulah sebaik-baik Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita, nak ambil ajal kita. Bila dia mati ni, disebut dalam kisah dia, dia mati ketika mana umur dia 78 tahun. Umur dia 78 tahun. Iaitu 57 Hijrah. Tahun ke-57 Hijrah, dia mati ketika mana umur dia 78 tahun. Dia mati sakit ni. Dia mati sakit. Abu Hurairah, dia mati sakit. Tidak mati dalam peperangan dak. Mati sakit ketika mana umur dia 78 tahun. Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umur dia panjang. Dia sempat dengan Nabi, dia sempat dengan Abu Bakar, dia sempat dengan Umar, dia sempat dengan Utsman, dia sempat dengan Saidina Ali. Ni kelebihan. Pak Khulafa Ar-Rasyidin sempat dengan siapa? Sempat dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebab itulah kita ni kena banyak muhasabah. Kena banyak orang panggil melihat keadaan kita pada hari ini dengan ibadat kitanya, dengan suasana yang ada pada hari ini. Kita nak biar suasana yang ada pada hari ini suasana yang orang panggil terbaik. Suasana yang terbaik untuk agama kita, suasana yang comel untuk agama kita, suasana agama, suasana kepada ilmu, suasana yang orang panggil menyebabkan kita ni sentiasa mengingati Allah. Benda-benda lagu ni lah yang kita nak supaya kita sentiasa nak kepada ilmu, sentiasa nak kepada agama Allah, sentiasa nak kepada kebaikan sebagaimana hidupnya sahabat-sahabat Nabi dulu pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Duduk dengan Nabi, orang panggil duduk dengan dalam pengajian, duduk dalam kebaikan, duduk dalam orang panggil suasana yang sempurna. Suasana lagu ni lah, keadaan lagu ni lah hak kita nak. Gi mana-mana, orang akan kecek pasal ilmu, orang kecek pasal Islam, orang kecek pasal benda-benda baik. Suasana lagu ni lah, keadaan lagu ni lah hak kita nak kekalkan. Supaya kita tidak lalai daripada tujuan hidup kita yang sebenar. Bayarlah kalau orang duduk kecek pasal nak jadi kaya. Nak kecek aku ni nak kepada 24 je kecek pasal duit. 24 je kecek cara bagaimana nak jadi kaya. Tak ada dah orang kecek pasal ibadat. Tak ada dah nak kecek bagaimana nak bertakwa kepada Allah. Tak ada dah orang kecek pasal nak jadi baik. Tak ada dah. Wal'iyazabillah. Semuanya nak kecek kepada ilmu. Nak beli kereta sebutir lagi. Tak pandai hak ada 4 butir dah. Nak beli sebutir lagi. Orang duduk kecek lagu tu berlaku. Bagaimana keadaan kita. Nak kecek rumah ada dah. Nak beli lagi. Nak kecek pasal dunia. Ilmu-ilmu tak ada orang kecek. Tak ada orang duduk bersembang tentang ilmu. Kuliah maghrib mana ni? Kita nak gina dah mana. Suasana lagu tu tak ada dah. Maka wal'iyazabillahi min zalik, maka sesuatu yang akan menunggu kita bimbang. Takut Allah Ta'ala lalaikan kita dengan benda-benda lagu tu. Akhir sekali kita pun hanyut, menyebabkan kita jauh dengan Allah. Kita jauh dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa bagi kekuatan kepada kita untuk kita tambah ilmu, kita tambah kefahaman kita, tambah keyakinan kita kepada agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan Allah Ta'ala rahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.